Pada pagi ini ataupun pada tengah malam ini, saya nak berkongsi sesuatu. Ini kiriman daripada seorang pendengar yang ingin dikenali sebagai Fadli. Katanya Fadli dalam pengalaman beliau yang beliau nak berkongsi sama pada tengah malam ini, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Waktu itu beliau sebenarnya pernah berkenalan dengan seorang gadis. Dan apa yang terjadi, bila dia berkenalan dengan gadis, ini sewaktu zaman bukan era media sosial, yang mana beliau berkenalan dengan gadis ini, beliau kenali melalui sebuah chat room menggunakan telefon. Jadi katanya Fadli, saya berkenalan dengan seorang perempuan yang saya tidak pernah nampak wajahnya. Dahulu belum ada media sosial, kita menggunakan talian chat line, yang mana ada talian-talian tertentu, banyak nombor-nombor sebenarnya. Dan daripada talian itu, kalau yang perempuan menggunakan chat line, percuma untuk mereka. Mereka hanya perlu membayar bil telefon yang biasa, cas telefon yang biasa. Tapi kalau lelaki, dikenakan cas dalam seminit, dikenakan 50 sen ataupun $1 kalau tak silap saya, katanya teman kita ini. Jadi pendengar Misteri Jam 12, saya memasuki chat, saya berbual dengan beberapa perempuan. Mereka sebenarnya akan meninggalkan voice message dalam chat tersebut. Jadi kalau kita dengar suara mereka, mereka akan voice message tu, hai, saya sekian-sekian, umur berapa dan sebagainya. Dan kalau kita suka dengan cara mereka menyampaikan diri, suara mereka yang mungkin lemak merdu, yang comel, kita pun akan tekan nombor, ya bang, kita akan tinggalkan pesanan dan dia juga akan tekan nombor, dan dari situ kita akan berbual. Kita akan berbicara antara satu sama lain. Dan kalau nasib baik, kita akan minta nombor peribadi. Nanti dia akan berikan, barulah kita akan berbual off chat room. Kita akan berbual secara biasa menggunakan telefon. Saya, kata Fadli, berkenalan dengan seorang perempuan yang mana pertama kali saya mendengar suaranya, saya terperanjat. Sungguh comel, cara dia berbicara ni membuat saya rasa terus tenang, Lalu saya bertanya pada dia, dia pendekkan cerita. Saya dengan dia, pada mulanya dia tidak ingin memberi nombor telefon peribadi beliau. Jadi kami hanya masuk chat. Kadang-kadang saya masuk chat, dia tak ada, belum ada lagi. Jadi bayangkan, selama beberapa minggu saya bercakap dengan dia, saya minta nombor, dia kata nanti, belum boleh lagi, kita baru berkenalan. Akhirnya bila dapat nombor, saya berbual dengan dia. Setelah berbual dengan dia, dah ada nombor dia untuk saya kontak. Kemudian saya nak jumpa, katanya nanti. Daripada minggu makan bulan, Dan akhirnya saya berjumpa dengan dia. Akhirnya setelah beberapa bulan. Jadi saya ingat lagi, pertama kali saya berjumpa dengan beliau, saya zaman dulu-dulu, tempat hangout, tempat jumpa, iaitu di Faiz. Jadi bila jumpa beliau di Faiz, depan sebuah restoran makanan segera, saya sampai dahulu, dia belum sampai-sampai. Kita berjanji, dulu, zaman dulu ni, kita tidak ada kemewahan handphone, kita cuma ada pager. Jadi sebelum datang, saya akan beritahu apakah baju pakaian yang saya akan kenakan. Dan pada waktu itu saya dah nekat, dah nekat, ini kalau dia tak datang, confirm kena tipu lah, kena buih. Jadi saya kata saya pakai baju warna hitam dengan seluar jeans, dan saya katanya saya memakai topi. Dan saya beritahulah topi saya warna apa. Saya duduk depan restoran ni, jadi jumpa pukul berapa. Tunggu, saya sampai setengah jam lebih awal daripada waktu yang kami tetapkan. Daripada setengah jam, saya tunggu masuk ke 1 jam, 1 jam setengah. Saya dah nak balik dalam hati, aku mesti kena tipu. Tapi pendengar Ria 897, belum sempat saya pulang,
saya dengar suara. Fadli. Saya toleh. Pertama kali saya nampak beliau. Punyalah cantik, Casey. Saya tak boleh bercakap, Casey. Macam terperanjat. Kita berkawan. Dari kawan, kita menjadi sepasang kekasih. Tapi yang hairan, banyak kali saya nak bawa dia datang ke rumah. Bukan nak datang ke rumah untuk jumpa dengan keluarga, untuk rumah tangga, tidak. Hanya memperkenalkan beliau kepada kedua orang tua, sebagai dia ni adalah teman istimewa saya. Tapi dia tak nak. Katanya tak perlu, kita sekadar berkawan aja. Nanti kalau dah sampai masanya bolehlah. Dan bayangkan, saya kenal dengan dia dah hampir setahun pada waktu itu, kata Fadli. Sekali pun saya tak pernah dengar dia cakap pasal keluarganya. Dan saya berkali-kali ajak dia jumpa keluarga saya, tapi dia tak nak. Tak nak. Satu perkara yang pelik, kalau saya keluar dengan dia, ada kalanya kita nak menonton wayang. Kalaulah dia kira masa dia akan balik rumah dah 12:30 malam, dia tak nak. Katanya dia kena balik awal. Dia kena sampai rumah sebelum 12:30 malam. Kalau tidak, nanti kena marah. Tanya siapa yang marah, dia tak nak beritahu. Kenapa you nak tahu sangat? I kata I nak balik sebelum 12:30 malam, nak kena sampai rumah. Jadi kita berdua ni kalau keluar, paling lewat pun jam 9:30 dia dah rasa resah gelisah, dia nak balik. Nak balik ke rumah. Jadi peringkat misteri jam 12. Apa yang berlaku? Suatu perkara berlaku membuat saya rasa terperanjat sebenarnya. Dipendekkan cerita, kata Fadli, saya mengajak beliau untuk temankan saya pergi Shelly kawan saya. Sampai Shelly, sebelum sampai Shelly, dia dah beritahu saya yang kepalanya mabuk, pening kepala. Saya pun dengan dia singgah ke 7-Eleven membeli ubat untuk pening kepala. Sampai dekat Shelly, saya kata saya akan berada di sana sekejap, tunjuk muka. Sebabnya sahabat rapat saya ni menganjurkan Shelly dan menjemput saya dengan beliau. Jadi sahabat saya dah kenal dengan dia dah. Bila sampai, saya pun beritahulah dia pening mabuk kepala. Kemudian sahabat saya mengarahkan dia naik ke atas, ada bilik. Dekat bilik tu pergi baring sekejap. Jadi dia pun makan ubat. Kemudian dia naik atas tangga, saya hantar sampai dalam bilik. Dia baring, saya tutup pintu. Peringat misteri jam 12. Saya pun dekat bawah dah jumpa members. Kita makan, isap rokok, kita bercerita, ketawa dan sebagainya. Tiba-tiba, Casey, saya terdengar dengan begitu kuat suara pekikan datang daripada atas. Saya lari naik ke atas. Saya buka pintu bilik. Pasangan kekasih saya pada waktu itu marah saya sambil tunduk. Dekat atas katil tengah duduk dalam keadaan tunduk. "Jangan buka pintu! Tutup lampu! Tutup pintu! Jangan masuk!" kata dia dengan nada suara yang marah. Jadi saya berdiri di luar pintu. Pintu saya tak tutup habis. Saya bercakap dengan dia, "Kenapa dengan you ni? Kenapa?" "Saya dah cakap dengan you. I kena balik sebelum pukul 12. Sekarang dah pukul 12. Saya tengok jam. Ya Allah. 12:15 tengah malam, Casey. Dah lah, I pun tak sengaja. You pun tengah mabuk, pening, you makan ubat, you tidur. I dekat bawah dengan kawan. Jom kita balik sekarang. I hantar you balik sekarang. Jom." "Tak nak. Nasi dah jadi bubur." "Apa you cakap ni?" Pendengar dia,
Saya dengan teman-teman dekat depan pintu, sampaikan dia marah saya, katanya jangan ada orang depan pintu, suruh semua turun. Jadi yang lain semua turun buat hal mereka. Saya seorang diri, kata Fadli, depan pintu bilik yang gelap, pintu tu rapat. Saya sedang berkomunikasi dengan dia dalam keadaan sedemikian rupa. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, kata Fadli dalam kisah ini. Saya cuba pujuk, merayu, cakap dengan dia baik-baik, dia menangis terisak-isak. Saya kata, dah lah, I tahu minta maaf, salah I. Kita balik sekarang. Kita tak perlulah, nasi dah jadi bubur, tak perlulah. Akhirnya selepas 1 jam saya berdiri dekat luar pintu, saya cuba cakap dengan baik, cakap dan pujuk. Dia bercakap dan berkata sesuatu pada saya. Katanya begini, I akan benarkan you masuk bilik, tapi jangan buka lampu, dan I tak nak you terperanjat. Kenapa ni? Terperanjat apa? I tak perlu beritahu. You masuk bilik, you tengoklah sendiri. Saya pun tolak pintu bilik. Nampak tengah duduk, dia tunduk. Jalan, tak buka lampu ni. Hanya lampu daripada luar koridor bilik tu menerangi bilik tidur yang digunakan oleh teman wanita saya. Duduk tepi dia. Kemudian saya pegang tangannya. Bila saya pegang tangan, sebelum ni tangannya lembut, mulus. Waktu tu saya pegang, lainlah. Dia dongak perlahan-lahan. You tengok muka I. You tengok muka I. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Muka you macam ni. You ada allergic ke? Saya mati-mati ingatkan dia makan Panadol, dia makan ubat, kemudian dia ada allergic reaction. Saya tangkap dia ada allergic. Dia diam. Kenapa ni? Kenapa? Akhirnya dia beritahu saya yang dia ada memakai susuk. Dan usianya sebenarnya secara jujur bukan usia 25 tahun yang diberitahu saya. Beliau sebenarnya berusia 42 tahun, Kisi. Dia memakai susuk supaya kelihatan muda seperti 20-an tahun. Dan susuk yang dipakai ini sebenarnya baru. Dan ada pantang. Pantangnya ini harus dilaksanakan selama 40 malam. 40 malam. Dia kena balik rumah sebelum 12:30 malam. Bila dia balik, dia kena ambil sejenis daun dan dilekapkan pada wajahnya. Kalaulah dia pulang ke rumah selepas 12:30 malam, wajahnya akan lebih teruk daripada waktu yang dia jumpa seseorang untuk memakai susu. Dalam keadaan dia menceritakan terisak-isak, saya terperanjat dah melihat wajahnya sedemikian rupa. Pada masa yang sama, saya rasa tertipu, Gesi. Jadi katanya nak balik. Sekarang masalahnya bila nak turun, orang akan nampak wajahnya. Lalu saya pun mengambil t-shirt, ikat kepalanya, tarik, buat macam ninja. Kemudian ambil topi, kasih dia pakai. Turun tangga perlahan-lahan. Ada beberapa orang rakan nampak dan bertanya kenapa. Saya hanya memberi alasan. Tak, dia pening kepala, dia makan ubat ni, aku tak tahu dia ada allergic. Muka dia teruk, aku nak bawa dia pergi hospital. Semua kawan ingatkan adalah benar. Kita pun keluar, tak ucapkan selamat tinggal pada kawan saya sebab takut dia pun bertanya. Dan pendengar Misteri Jam 12, setelah malam tu saya dah hantar dia balik ke rumah menaiki taksi. Saya pulang ke rumah. Saya cuba hubungi beliau. Saya cuba nak berkawan, masih lagi nak berkawan. Tapi dia sendiri yang jauhkan dirinya dari saya.
Okey, itu dia kisah yang diceritakan. Dan saudara, di sini ada kiriman yang saya terima. Terima kasih kepada pendengar kita yang bernama, mana tadi kejap Okey, ini kiriman daripada abang yang bernama Abang Ruslan. Terima kasih kepada Abang Ruslan yang mengirimkan saya artikel ini. Sama katanya Abang Ruslan, kisah ini saya ambil daripada keratan sebuah majalah seram, kata beliau. Sama ada kisah ini kisah benar ataupun sebuah tabloid ataupun tidak, tapi memang menarik. Harap kisah dapat kongsi dan hanya sekadar berkongsi saja, jangan menganggap perkara ini sesuatu yang benar. Betul, kadang-kadang kita baca ni tabloid, kita baca majalah-majalah yang dikatakan seram dan sebagainya. Tidak semua cerita tu boleh kita percaya. Jadi beginilah kisah yang diceritakan dalam rumah. Ini berkenaan dengan kalau semalam ataupun semalam ada saya putarkan, saya katakan pada lagu Memujamu Seorang Suami ini yang tak boleh lupakan pemergian isterinya. Jadi ini adalah satu keratan artikel, entah benar ataupun tidak. Kita teruskan dalam Misteri Jam 12. Terima kasih kepada Abang Ruslan yang sudi berkongsi keratan artikel ini. Akan saya bacakan kepada anda di Ria 897 FM. Baik saudara, saya ini saya tak nak sebut, tapi sebutkan tempatnya di mana, lebih tepat lagi kawasannya di mana. Tetapi di rantau inilah. Di rantau ini seorang suami yang dikatakan terlampau sayangkan isteri. Ya, isterinya meninggal dunia dan beliau ni terlampau sangat-sangat sayangkan isteri. Sampaikan bila isterinya meninggal, suami ni tak beritahu orang. Tak ada orang pun tahu sebab beliau suami isteri jauh dari keluarga, hidup bersendirian dalam sebuah kawasan perkampungan yang dalam. Jadi bila isteri mati, suami dapat tahu suaminya membiarkan isterinya dalam bilik. Oleh kerana ini adalah sebuah rumah kampung, satu rumah ke rumah yang lain jaraknya memang jauh. Dan rumah kampung ini daripada apa yang diceritakan dikelilingi dengan kawasan-kawasan hutan-hutan, pokok-pokok. Jadi ada rumah, kemudian hidup mereka ni dalam kawasan pendalaman, kampung jauh pendalaman. Rumah, kemudian ada pokok-pokok, semak samun, jalan dalam sikit ada satu lagi rumah, begitulah keadaan posisi rumah-rumah yang dimaksudkan di kampung ini. Jadi bila mayat isteri dah mati, dah reput, atas katil masih lagi terbaring, beliau setiap malam tidur dengan isteri. Anda bayangkan, kerana terlampau sayangkan sangat isterinya. Orang-orang kampung ni pula tak tahu yang isteri dia dah meninggal. Depan rumah dia, depan rumah dia ada satu pohon. Dekat pohon ni ada buai. Jadi hampir setiap malam isterinya suka duduk dekat buai tu, dan suami akan duduk dekat luar kawasan depan rumah tu, isap rokok. Isteri akan bermain buai. Ada kalanya si suami akan duduk dengan isteri. Sambil isteri duduk dengan dia bercakap-cakap, suami akan sikatkan rambut isterinya yang begitu panjang. Jadi orang kampung yang lalu depan rumah tu akan nampaklah suami isteri duduk, kadang-kadang lalu ternampak isterinya sedang bermain buai. Sampaikan pada satu hari, orang kampung yang lalu lalang kawasan tu dapat menghidu bila angin tiup bau yang amat busuk. Bau yang busuk sangat-sangat. Dipendekkan cerita, apabila hal ini diberitahu oleh ketua kampung, ramai orang-orang kampung datang dengan ketua kampung, ketuk rumah lelaki ini yang tak nak buka pintu. Setelah pujuk rayu buka pintu, semua tersedak kerana bau bangkai yang busuk telah pun terperap dalam rumah, yang mana tingkap semua ditutup. Akhirnya mendapat tahu lelaki ini tidur dengan isteri yang dah mati di atas katil. Bayangkan mendengar Misteri Jam 12. Kemudian oleh kerana itu, ketua kampung mengarahkan supaya jasadnya itu dikebumikan secepat mungkin kerana dah terlampau bau busuk. Tapi suami tak dibenarkan perkara ini berlaku. Dipendekkan cerita, suaminya menjadi tak betul, menjadi gila dengan pemergian isteri buat selamanya yang ditanam dalam kawasan tanah perkuburan. Bila dia jadi gila, dah tak betul, dia masih lagi duduk dalam rumah tu, tapi dia cuma dah tak boleh lagi
berinteraksi dengan orang kampung. Dah tak boleh bergaul, bercampur. Dia buat hal dia, dia buat hal dia, dan dia tak campur dengan orang lain. Dari itulah katanya di kampung ini orang kampung mula rasa dan nampak benda-benda yang menakutkan. Antaranya buai yang ada di depan rumah. Pada waktu malam, pada waktu petang, tidak ada orang yang menggunakan buai itu, tetapi buai itu akan bergerak. Dia akan bergerak seolah-olah ada orang yang duduk di atas buai berkenaan. Ada juga penduduk menceritakan dalam kiriman ringkas ini, memberitahu mereka kadang-kadang akan nampak susuk tubuh seorang wanita yang menyerupai isteri lelaki yang dah mati ini. Ya, isterinya yang dah meninggal dunia tengah duduk dekat depan rumah, sedang sikat rambut yang panjang sangat-sangat. Dan dalam keratan ini mengatakan orang kampung menjadi kacau bilau. Malah tidak ada orang pun yang berani. Sebabnya apa yang berlaku, setiap kali ada orang datang nak mengapa-apakan suaminya, nak suruh suaminya pindah dari kawasan tu, tinggalkan kawasan tu, bina rumah yang baru, orang yang datang tu akan terkena gangguan yang dahsyat, akan dihalang oleh apa jua makhluk penunggu dalam rumah berkenaan. Jadi inilah kisah yang diceritakan, dapat saya baca dan faham. Saudara, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi dengan anda. Ini pengalaman yang disampaikan oleh pendengar kita. Ini datang daripada Nur Aisyah. Nur Aisyah katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Kedah. Orang Kedah mendengar sekarang ini. Ketika kejadian ini berlaku, saya sebenarnya daripada rumah makcik saya nak pulang ke rumah saya dekat kawasan Kampung Pendas di Kedah. Sedang memandu kenderaan Myvi, kereta kecil ni. Kereta saya rosak, Kisi. Tengah-tengah memandu dalam keadaan hujan lebat, waktu malam, kereta saya boleh rosak. Pendengar Ria 897. Jadi tengah hujan, beliau dalam kenderaan, hujan mencurah-curah terkena bumbung kenderaan. Kenderaan yang dipandu oleh Nur Aisyah rusak pada waktu malam. Dia kata dia tidak beritahu jam berapa, tapi katanya waktu malam. Rusak ni. Beberapa kali Nur Aisyah kata dalam kiriman ini untuk cuba hidupkan enjin keretanya, tetapi tidak berjaya. Nur Aisyah kata beberapa kali dia cuba hidupkan enjin keretanya, tetapi tidak berjaya. Bayangkan. Masalahnya sekarang, hujan dah lebat, kenderaan rosak waktu malam, beliau seorang diri. Nak buat macam mana? Payung pun tak ada dalam kereta. Keluarkan, katanya saya keluarkan handset beliau, keluarkan handphone. Nak telefon siapa? Saya tak akan telefon mak dengan abah saya, sebab saya tak nak mereka khawatir. Saya ni anak tunggal, tak ada adik-beradik. Saya nak telefon kawan saya pun kalau datang, apa dia boleh buat? Akhirnya saya telefon abang saudara saya. Dia menjawab panggilan. Saya pun kata, bang, masalah bang. Saya beritahulah apa yang masalah, tanya saya. Kereta rosak ni. Sekarang dekat kawasan ni. Boleh tolong tak bang? Jadi saya minta dia tolong. Katanya tak kisahlah kalau tak betulkan kereta. Saya akan kunci kereta, tolong dia jemput saya naik kereta dia hantar saya balik ke rumah. Katanya okey, tunggu kejap nanti abang sampai ya. Jadi dia pun letak telefon, saya pun dekat dalam, tak tahu nak buat apa, duduk je lah. Bila tengah duduk, hujan makin lebat. Kereta ni dah tak boleh start. Bahang pun ada dalam ni. Saya turunkan sedikit cermin tingkap saya. Tiba-tiba dalam keadaan hujan, saya nampak ada susuk tubuh berdiri depan kenderaan saya. Lebat sangat.
Dia sedang berdiri. Kemudian saya perhatikan betul-betul, tiba-tiba dia hilang. Mungkin hanya khayalan dan mainan mata saya, katanya beliau. Tiba-tiba sedang saya duduk dan tunggu abang saudara saya untuk sampai, susuk tubuh tu tahu-tahu berada betul-betul dekat tepi tingkap. Tepi tingkap tempat pemandu. Saya tak nampak wajah, tapi nampak ada sesuatu berdiri sebelah kanan saya. Saya pun mula membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya mula membaca. Baca apa je surah, saya mengaji kisi. Sementara menunggu abang saudara saya. Saya pun tak telefon lagi. Dia menjawab panggilan. Katanya, bang, bila nak sampai ni? Kejap lah nanti, aku baru nak keluar ni. Nanti katanya lagi 20 minit dia sampai. Kemudian saya kata, jangan lambat-lambat lah bang. Dia tak boleh start enjin kereta ni. Panas kereta. Hujan pula lebat. Bahang tau bang. Yelah. Kau tunggu sekejap. Jadi sedang saya bercakap dengan dia, dia pun beritahu, engkau, kereta dah tak boleh start. Itu radio tu bunyi apa tu? Dia tanya saya. Radionya apa? Dah semua dah tak boleh start. Aircon semua mati, kata saya pada abang saudara. Kau tengah tengok apa ni? Aku dengar ada suara perempuan nangis. Bang, jangan takut-takutkan lah. Ya, aku ada dengar. Tak apa-apa, kau tunggu. Dia letak telefon. Mata saya tengok depan, tengok belakang, tengok kiri, tengok kanan. Kata abang saudara, ketika sedang berbual dengan saya, terdengar suara perempuan menangis dalam perbualan itu. Jadi bila dengar suara perempuan menangis, agak sayu bunyinya. Dia rasakan yang saya ni sebenarnya sedang menonton filem seram ke, ataupun ada background suara seram daripada radio. Padahal kenderaan saya langsung tak boleh hidup. Suara yang menangis tu datang dari mana kisi? Setelah 20 minit, hampir setengah jam dia sampai. Saya pun tutup segalanya dan kemudian pendengar Ria 897. Kata beliau, saya pun masuk dalam kenderaan abang saudara, tutup pintu. Sebelum kereta itu berlalu pergi, saya sempat toleh dan tengok kereta saya. Tempat duduk belakang Gesi, sumpah saya nampak ada perempuan tengah duduk. Saya istighfar. Abang saudara saya tengok saya, dia terus pandu. Dalam perjalanan, katanya, tadi tempat duduk belakang tu, kau nampak ada orang Saya toleh. Macam mana abang tahu? Aku tadi baru sampai. Aku pun terperanjat. Kau cakap kau seorang, kenapa ada kawan kau kat belakang? Bila saya masuk dalam kereta, baru dia faham yang dekat belakang tu bukan kawan saya. Pendengar Ria 897, sebelum saya berehat, satu lagi kisah saya nak sampaikan. Yang ini datang daripada mana ni? Kejap Okey, daripada Puan Siti. Beliau berkongsi satu kejadian yang berlaku dalam rumahnya. Tapi ini bukan rumah sekarang ya, sekarang dah pindah. Ini rumah yang beliau sewa sebelum mendapat sebuah rumah yang dibelilah. Dalam rumah sewa, rumah yang kakak tinggal, rumah sewa ni mempunyai satu bilik tidur, ruang tamu, dapur dan tandas. Kakak pada waktu itu baru berpisah dengan suami. Hak jagaan anak 100% milik kakak. Suami tak kisahlah apa berlaku pada dirinya. Kakak cuma ada seorang anak aja. Waktu itu anak kakak berusia 8 tahun, seorang anak perempuan. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan daripada beberapa pihak, kakak dapat sebuah rumah untuk kakak tinggal. Kakak sewa. Masalah dengan rumah ni, seram ke si? Setelah berpindah, dalam rumah tu tak banyak perabot. Ada kerusi, ada meja makan, katil, peti ais. Yang lain semua belum beli. TV pun tak ada.
Tapi malam-malam hari bila kakak tengah tidur dengan anak, dekat ruang tamu, Casey, setiap malam, kakak akan dengar bunyi orang tolak kerusi, seret kerusi. Bayangkan. Malam-malam hari, Casey. Pada mulanya, kakak ingatkan bunyi itu datang daripada jiran yang tinggal atas. Tapi bila kakak perhatikan dan dengar dengan betul, bunyi seret kerusi itu datang daripada dalam rumah kakak sendiri, Casey. Katanya Kak Siti ataupun Puan Siti. Anda bayangkan. Setengah tidur bunyi. Siapa pula main kerusi malam ni? Anda bayangkan kata Kak Siti bila bangun, anak tengah tidur nyenyak, kakak pun keluar daripada bilik tolak pintu. Kerusi makan kakak cuma ada 2. Ia merupakan kerusi bulat yang kakak beli di IKEA. Kerusi itu dengan meja makan meja lipat. Bila keluar, meja makan dengan kerusi kakak akan letak rapat dengan tembok. Pada waktu itu tiba-tiba ia berada di tengah-tengah ruang tamu rumah kakak. Dekat ruang tamu, tidak ada televisyen, tidak ada sofa, cuma setakat kerusi dengan tikar getah yang kakak alas dengan meja, dan kerusi dengan meja kakak rapatkan dengan tembok. Pada malam kejadian akhirnya bila kakak nak keluar, ada orang alihkan perabot dalam rumah kakak. Kakak tak berani nak sentuh. Tutup pintu, tidur balik. Masih lagi kedengaran bunyi yang disebutkan tadi. Bayangkan pendengar Ria 897. Kakak berdepan dengan gangguan ni hampir setiap malam. Selama beberapa tahun. Sebab dah panggil pakar datang, benda ni tetap degil. Sebab sebelum kakak tinggal rumah sewa ni, rumah ni kosong. Jadi dia cakap itu rumah dia, itu tempat dia. Kalau kakak nak halau dia, masalah akan timbul yang mana mungkin akan berlaku gangguan yang lebih dahsyat dalam rumah berkenaan. Anak kakak pernah menegur, bunyi kerusi kakak kata jangan indahkan, jangan layan. Bukan senang Sebelum dapat rumah, tinggal dalam rumah tu memang menyeramkan. Terima kasih. Saudara, kalau anda dalam situasi Kak Siti, anda tinggal di sebuah rumah sewa, tidak ada pilihan, kalau tidak, tak ada tempat tinggal. Dan rumah anda hampir setiap malam, bukan setiap malam tapi hampir setiap malam, akan kedengaran bunyi orang alihkan perabot, tolak kerusi, bunyi meja. Apa akan anda buat? Sama-sama kita fikirkan. Saudara, selamat bertemu kembali dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar semua pendengar-pendengar yang berada di Facebook? Facebook DJKC dan juga Facebook Ria. Selamat pagi, waktu sekarang 1.30 pagi. Anda boleh hubungi saya sekarang untuk berkongsi pengalaman anda. Dan kalau ingin bercerita supaya jelas perkongsian anda, jangan tersekat-sekat. Yang penting anda ke udara untuk berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Selamat pagi pada semua yang sedang memantau Facebook DJ KC. Kita ada teman-teman, ada juga yang katanya KC, pengalaman tadi dalam kereta tu seram KC.
Ada yang berkongsi gambar-gambar misteri yang seram Katanya dari siapa lagi ni? Ini daripada Nasruddin. Nasruddin kata, KC, malam ni tak tahulah, seram sejuk pula. Mendengar MJ12 dekat ruang tamu sambil-sambil sedang buat sesuatu, tiba-tiba rasa meremang, terus masuk bilik. Chill. Cerita seram, laki simpan mayat isteri. Wow, katanya Rashani kita juga ada siapa ni? Wawajuh Syahad, terima kasih pada anda. Katanya siapa lagi ni? Farida Ainun sedang mendengar MJ12. Kita ada Puan Latifah. Kisi cakap tentang apa ni, dalam kenderaan ada penumpang yang tak diundang duduk sebelah belakang. Perkara ini pernah berlaku pada anak kakak. Waktu tu kakak dengan anak berdua, kami lambat. Kakak ni ada urusan lah di Singapura. Jadi oleh kerana tu kakak masuk ke seberang tambak, iaitu meraihkan majlis persandingan anak saudara yang tinggal dekat Johor. Katanya di sini tinggal di Johor ni, di Gelang Patah. Agak lambat sedikit lah. Jadi oleh kerana itu adik-beradik yang lain semua dah pergi lebih awal. Mereka dah riwang dekat sana. Kakak datang lambat, tunggu anak balik kerja. Dipendekkan cerita, anak kakak pun dah balik, dah mandi, dah siap-siap. Katanya kita pun keluar menaiki kenderaan yang dipandu oleh anak. Masuk Johor sampai dekat satu sudut, anak kakak pun katanya nak isi minyak kereta. Dia pun isi minyak kereta, kakak pun keluar dari kereta, masuk kedai, bukan masuk kedai. Kakak pun keluar dari kereta untuk pergi ke kedai. Tapi kedai tak boleh masuk, dah tutup sebabnya dah malam. Jadi kakak pun nak patah balik. Anak ni masih dekat tandas ni, belum keluar. Kakak sedang jalan nak patah balik, alangkah terperanjatnya di tempat duduk belakang, kakak sumpah katanya. Wah, boy main sumpah-sumpah ni. Kakak nampak dengan jelas ada wanita tua, Kisi. Ada seorang makcik tengah duduk. Pada mulanya kakak ingatkan salah kenderaan. Jadi kakak terpandang, makcik ni steady je masuk kereta. Jadi kakak pun tunggu anak kakak keluar. Kakak nak beritahulah, Rul. Pada waktu tu kakak memanggil anak kakak Hairul. Dia kata, Rul, baru nak tulis, nak tunjuk, terperasan, mana pula pergi perempuan tua yang duduk dekat belakang? Anak tanya apa? Kakak kata, tak ada apa-apa. Kita terus memasuki kenderaan, masuk dalam, tutup pintu. Bila tutup pintu, tiba-tiba anak cakap, bau apa ni? Busuk nah. Anak cakap, bau apa ni? Busuk nah. Anak buka pintu belakang, buka pintu depan. Anak keluar, tak boleh tahan. Kakak pun tak boleh tahan. Bau dalam kereta busuk sangat-sangat. Tapi mujurlah, tidak ada apa-apa yang menakutkan berlaku, yang seram, yang mengganggu, sebab anak menegur. Ya, kita selamat sampai ke rumah saudara kami di Gelang Patah. Terima kasih. Kita juga ada Fatul Fatin Ejis. Katanya, salam Gesi, sebut nama saya boleh? Saya pendengar setia sejak umur 17 tahun tau, sampai sekarang 23. Wow. Lama mendengar MJ12 Terima kasihlah atas sokongan yang diberikan. Harap-harap lepas ni ada isteri, ada anak tetap mendengar MJ12 ya. Hello, selamat pagi. Pagi. Hai, siapa tu? Ya, Kak Lin sini. Kak Lin, panggilan dari mana Kak Lin? Kak Lin dari Singapura. Dan pengalaman Kak Lin tentang apa ni? Silakan. Nak cakap area silakan. Silakan Kak Lin, kisahnya. Hello. Silakan Kak Lin. Ya. Sebenarnya semalam Kak Lin ada terdengar pasal yang jadi yang pocong tu kan. Jadi ini sebenarnya telefon ni pun ya. Silakan teruskan. Tak ada, sebenarnya macam ni. Semalam dengar pasal yang tidur dengan pocong tu lah. Jadi ini dalam tengah telefon pun macam bentar juga nak cerita ni. Kak Lin pergi rumah kakak. Kira anak kapal kakak lah, tapi kira di sebelah blok lah. Jadi bila sampai rumah dia, berbual jenazah. Jadi tanyalah, Kak, mana suami dia kan? Dia kata kerja malam. Habis berbual, dia tak langsung tu. Bangsa cakap tak takut ke malam, suami kerja malam. Jadi dia ceritakan lah, dia ceritakan dengan Kak Lin yang pasal dia tidur dengan pocong ni lah kan. Habis saya pun macam, takut. Saya pun macam, macam tanyalah macam mana ceritanya. So dia ceritakan. Habis lepas tu dia kata dia tidur pocong macam apa tau. Benda tu dia tidur pusing di belakang. Tapi benda tu naik kat katil macam merangkak. Kalau kita sebab naik katil kan tak pernah macam
terputus panggilan. Sedang seronok akak bercerita. Mungkin tertekan ke, tak tahulah Okey, baik. Baik, kita bersama dengan teman kita di hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi Casey. Siapa bercakap tu? Faizal. Ada kisah apa Faizal? Silakan. Betul, ini kisah ni berlaku di kampung saya dulu. Ini kisah mengenai seorang lelaki tua yang dia selalu bagi sumbangan dekat rumah anak-anak yatim. Lelaki tua ni orangnya agak berada lah, banyak duit. Tapi dia selalu bagi sumbangan dekat rumah anak-anak yatim. Sampailah satu masa tu anak perempuan dia nak kahwin. Jadi bila anak perempuan dia nak kahwin, bila anak perempuan dia kahwin, dia buatlah majlis. Kan ada buat majlis secara besar-besaran. Lepas tu masa majlis kahwin anak dia tu, dia nampak anak-anak yatim dekat rumah, anak yatim yang dia selalu bagi sumbangan ni datang ke rumah dia masa majlis tu. Jadi anak-anak yatim ni datang naik bas, turun. Lepas tu dekat majlis tu, anak-anak yatim ni tolonglah buat kerja-kerja, memuruskan majlis, macam siapkan makanan, basuh pinggan, macam-macam lagi lah kerja dia orang buat. Tapi bila dia ajak makan, dia orang tak nak makan. Lepas tu bila dah datang, anak-anak yatim pun balik lah ke rumah anak-anak yatim. Lepas tu esoknya lelaki tua ni pergi ke rumah anak yatim. Dia pergi ke rumah anak yatim untuk ucapkan terima kasih lah. Sebab anak-anak yatim ni telah bantu uruskan majlis perkahwinan anak dia. Tapi yang peliknya, penjaga rumah anak yatim cakap semalamnya anak-anak yatim tu tak ke mana-mana. Jadi soalannya sekarang, siapa yang datang bantu majlis perkahwinan tu? Itulah yang mestinya kita. Terima kasih Hai, siapa tu? Solin, panggilan dari mana ni? Dari Amokyo. Ada kisah tentang apa, Solin? Silakan. Okey, Solin ni ada kisah, bukan saya berkisah lah. Ni rakan saya lah. Dia pemandu teksi. Semasa tu dia bawa teksi dekat Bedok Reservoir lah. Dan daripada lane 1 tu, dan dekat lane 2 ada kereta, dengan lane 3 ada bas lah. Entah macam mana daripada lane 1 dia boleh potong, cakap dah nampak ni seorang nenek tua bergas macam turun ke tangga menuju ke main road lah untuk mendapatkan teksi. Dan selepas tu rakan saya pun mengambil lah passenger tu. Dan dia punya tempat nak pergi, dia suruh rakan saya tu pergi ke Mount Faber Park pada pukul 2 lebih pagi lah. Dan dalam teksi tu rakan saya ni berbual dengan taxi driver tu. Dan lepas tu dia macam, nenek tu macam buat bodoh je lah, tak layan, tak apa, dia cuma angguk tu, tak berbual apa-apa. Dan dah sampai kat destinasi tu, dia cakap dekat berhenti tempat yang paling atas tu, Mount Faber yang atas tu dia berhenti kat sana. Lepas tu waktu rakan saya nak tekan meter hilang. Dia punya radio pun tertutup, dengan ini tu pun hilang sekali, tapi pintu dia terbuka. Itu yang dia heran. Lepas tu daripada situ dia macam dah tak tahu apa nak bikin. Dia call rakan dia, keluar isap rokok, buka surah Yasin kat depan radio. Dan lepas tu dia keluar tempat tu lah. Jadi itulah kisah rakan saya Casey. Jadi terima kasih Okey, terima kasih. Okey, ini tadi teman kita bercerita tentang pemandu teksi, kawannya dan sebagainya. Ini kisah juga tentang seorang pemandu teksi. Datangnya daripada Encik Ibrahim. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ni seorang pemandu teksi, bertugas seorang diri, tidak ada relief driver, dari pagi ke petang masuk malam. Dan biasalah kita ni manusia, selain daripada kerja 24 jam, kita juga ada urusan keluarga, kena hantar sana hantar sini. Jadi ada kalanya kita penat. Kejadian ini berlaku ketika saya sedang memandu pada waktu malam, sekitar jam 11 lebih malam kalau tak silap saya. Waktu tu saya berada dekat Old Tampines Road. Saya ingat lagi, saya di Old Tampines Road, niat di hati nak memandu pergi ke Hogang.
Jadi sedang memandu, mata saya rasa kelat dan penat sangat-sangat. Saya tetap tahankan mata saya nak pergi ke Hugang ni. Sebenarnya jam 11.45 saya akan menjemput seorang penumpang regular saya. Jadi 11.45 saya akan jemput dia dan saya akan hantar dia ke kawasan, katanya di kawasan Clarke Quay. Jadi bila saya dalam perjalanan tu, mata dah kelak tau. Dalam hati ni kalau aku sampai lebih awal, nak tarik handbrake, dekat kapak tidur sekejap. Kita, kata beliau, nak power nap. Jadi dalam perjalanan dekat Old Tampines Road, mata dah terkebil-kebil, kelat sangat-sangat. Jadi apa yang terjadi, saya pun turunkan tingkap taksi saya. Kemudian saya katanya di sini letak tangan dekat luar. Jadi bila terkena dengan angin tu, sedikit sebanyak ia membantu saya lah untuk tak tidur. Apabila saya letak tangan saya dekat luar, angin tiup sambil memandu tidak begitu laju. Angin tiup. Tiba-tiba dekat bahu saya sebelah belakang ada orang tepuk. Saya terperanjat, tersentak, sampaikan saya hampir-hampir katanya tertarik steering wheel. Katanya saya tertarik steering wheel saya. Dan kemudian hampir-hampir saya berlanggar. Nasib baik tak ada kenderaan yang lalu dekat laluan bertentangan. Saya kemudian memegang steering wheel dengan dua belah tangan, kembalikan ke lorong yang sepatutnya saya gunakan. Saya tengok cermin, tengok belakang, memang tak ada sesiapa. Tetapi bayangkan Casey, saya rasa itu mungkin sesuatu benda yang baik yang nak membantu saya. Siapa kata hantu tu semua jahat? Sebabnya setelah saya kena tepukan dekat bahu waktu saya mengantuk, terus jadi segar Casey. Sepanjang perjalanan sampai di kolong blok rumah pelanggan saya ni, saya pun sampai, saya tarik handbrake, tunggu dia turun. Waktu tu saya cuba tidur dan lelapkan mata. Katanya Encik Ibrahim, kalau tak kerana tepukan yang kuat pada bahu saya rasa saya memandu pun masih dalam keadaan mengantuk dan terkebil-kebil Casey. Saudara, kisah yang ringkas ini datangnya daripada Hazirah. Kata beliau, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku di salah sebuah hotel. Saya menetap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Saya menetap di hotel ni seorang diri. Dan apa yang terjadi, tengah tidur seorang diri dekat hotel ni, tiba-tiba dalam hotel tu ada almari. Almari tu ada orang ataupun sesuatu bermain dengan pintu almari. Sampaikan saya terbangun kerana kedengaran bunyi pintu tu dibuka dan ditutup beberapa kali. Jadi pendengar Misteri Jam 12, kata Hazimah, malam tu saya bangun, saya dapat lihat pintu tu. Bila saya bangun dari tidur, ternampak pintu tu ditutup, kemudian tak dibuka. Tapi dalam keadaan saya nak bangun, saya dengar dengan jelas bunyinya seperti buka tutup. Dan saya terus bangun, buka lampu, lampu dapur. Kata beliau di sini, saya buka lampu ruang tamu, saya buka lampu bilik. Sebabnya saya ni menetap di sebuah apartmen yang mana malam pertama saya tidur seorang diri, malam berikutnya baru rakan-rakan akan sampai dan akan bermalam bersama-sama dengan saya. Saya memang tinggal di sebuah apartmen yang besar, yang disewalah macam hotel. Dan pada malam tu, setelah gangguan yang saya hadapi, satu apartmen punya lampu saya hidupkan. Sampaikan nak tidur pun saya hidupkan televisyen. Jadi tidaklah kesunyian sangat. Memang seram, tapi apa nak buat Casey, takkanlah saya nak duduk dekat lobi sampai esok pagi. Saya pun perlu berehat. Saya cekalkan hati, kuatkan semangat dan terus lelapkan mata saya. Terima kasih Casey. Berani ada orang bila dah bermain pintu, kau main pintu mambang, dia pun tinggalkan bilik tu. Baik saudara, ini datang daripada Amirah, Nur Amirah berkongsi peristiwa. Kata beliau di sini, Casey, kejadian ini berlaku baru minggu lepas. Saya menghadiri sebuah rumah hantu, rumah hantu sempena dengan sambutan Halloween. Jadi saya dengan kawan-kawan sekolah telah pun memasuki sebuah rumah hantu.
yang cukup popular dan terkenal. Saya tak boleh beritahu rumah hantu mana, takut nanti kalau kisah ni dibuat-buat ke masalah nanti ya. Jadi kata Nur Amirah, saya dengan rakan saya, kita seramai 4 orang memasuki rumah hantu ni. Jadi sedang berjalan, biasalah Casey, kalau 4 perempuan dah masuk dalam, kerja dia dari hujung sampai hujung terpekik je lah. Jadi masuk dalam dah mula jalan rapat-rapat. Nampak tu terpekik, nampak ni terpekik, nampak ni bergerak sikit terpekik. Main terpekik je. Sampai kan satu sudut ni, di mana dekat tengah-tengah tu semua dah penat. Kepenatan terpekik-pekik. Lalu saya terperasan sebenarnya ada susuk tubuh yang hairan tu. Hantu dalam katanya dalam rumah hantu ni, dia macam Halloween night, di jalan ada lorong, ada maze lah. Tema hantu pada malam tu adalah hantu-hantu filem-filem Mat Salleh. Dalam tu ada mami, dalam tu ada Dracula, ada werewolf, ya. Dalam tu ada dikatakan no hit human ataupun manusia yang tidak berkepala. Tapi yang menjadi pertanyaan, sesuatu janggal ketika kami berada dekat lebih kurang tengah-tengah perjalanan tu, kami berhenti seketika. Saya perasan ada hantu Melayu, Casey, dengan baju putih pun tak putih sangat, putihnya agak lusuh dan agak kutuh, rambut panjang, sedang berdiri tegak. Saya nampak ada kakak cantik atau lebih dikenali sebagai Pontianak. Tengah jalan, ketawa, terpekik-pekik dengan kawan-kawan. Bila kita berehat, saya ternampak, kenapa tiba-tiba ada hantu Melayu ni? Saya pun nak cakap dengan kawan saya lah. Saya perhatikan, terus menjadi seram sejuk. Daripada saya nak menegur, nak beritahu kawan-kawan, tak jadi, Casey. Takut. Cara dia berdiri, tak gerak-gerak. Dia tunduk ke bawah, rambutnya menutupi bahagian depan muka. Jadi habis satu pusingan dalam rumah hantu sampai dekat luar, kita pun dah ketawa, kepenatan. Saya masih terngiang-ngiang lagi susuk tubuh yang ada dekat dalam. Lalu apa berlaku? Saya kata pada teman yang saya nak jumpa dengan orang yang menganjurkan acara ini. Teman-teman saya tanya kenapa, saya kata tak ada, aku nak jumpa. Akhirnya setelah tanya orang tu, tanya orang ni, saya jumpa pihak penganjur dan saya tanya, boleh tak aku tahu dalam maze rumah hantu ni, temanya macam mana? Ada tak hantu Asia? Saya kata macam itulah dalam bahasa Inggeris. Hantu Asia? Kata tak, dalam ni semua adalah hantu-hantu daripada filem-filem seram seperti Mummy, Dracula, Werewolf dan sebagainya. Ada tak hantu Pontianak dekat dalam? Dia berfikir sejenak, kemudian dia tengok saya, dia giling kepala, tak ada. Oh, dia tanya saya kenapa. Saya cuma, tak ada apa-apa, tanya je. Sebab saya nak tahu. Saya nampak, Casey, dengan jelas ada susuk tubuh wanita rambut panjang berpakaian putih yang lusuh sedang berdiri di dalam rumah hantu berkenaan. Baik, kita jawab pemanggil yang terakhir pada malam ini. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Encik Wong. Encik Wong. Ya, saya. Casey ingat lah. Ingat Cik Wong, silakan, ada pengalaman. Ini yang kemarin saya tanya tu. Ni Pak Radin punya cerita tu masih tergantung. Pasal apa, waktu tu dah cukup. Jadi Casey pun tutup lah kan. Tergantung macam mana, cerita pasal apa tu? Tergantung cerita pasal ni lah. Kalau yang kena ni banyakkan orang Melayu. Habis dia hantu pun perempuan. Tak ada hantu jantan ke, hantu lelaki ke, tak ada lah. Habis lagi satu, tadi isi pun ada cakap kan, macam cerita-cerita orang putih punya hantu. Habis saya bandingkan orang putih punya hantu dengan sini punya hantu. Orang putih punya hantu saya pun heran lah.
Pasal apa? Dia boleh kongsi meja, rumah semua boleh pecah, sampai gelas semua boleh kena diorang mati. Ini saya skeptikal lah. Saya betul skeptikal tau Casey. Apa pendapat Casey? Kalau siapa yang boleh cerita dan ini cerita, dua lah maknanya. Kita hantu yang orang putih sama kita Melayu lokal lah. Kan kalau macam halo Casey dengar tak? Silakan teruskan. Kalau macam Pak Radin ada telefon, Casey beri dia peluang lah kita kan. Pasal saya masih tergantung, betul cakap. Saya masih tergantung lah. Cerita-cerita yang jual cerita ni semua kan, taksi, tak motor, ada ni ada tu. Saya banyak dah pergi banyak tempat. Kat Pulau Ubin, daripada pukul 10 lebih kita ambil bot sampai pagi, abuh pun tak ada. Tapi kawan saya cakap ada. Budak Cina pun ada, pasal kita ikut SPI kan. Isi kenalkan SPI ni group. Jadi kita ikut ni group. Saya tak nampak apa. Tu ada orang kata, apalah lu orang. Orang Cina boleh nampak, lu Muslim tu tak boleh nampak. Buat cakap buat tak tahulah. Habis diorang cakap, alah lu yang mata memang tak boleh nampak lah. Orang tak kasi lu tengok ni semua lah. Habis diorang tanya, kalau nampak apa lu bikin? Saya cakap lah, saya baca lah. Allahu Akbar, Bismillah kan. Ya Allah. Saya bangga apa, saya nak tengok. Biasa kan orang buat gitu. Jadi ini cerita memang saya banyak. Saya punya cerita banyak lah. Saya dah ikut kan. Daripada 2 tahun lah boleh katakan kan. Sampai sekarang lah orang cerita gini, cerita gitu. Jadi saya kadang bila diorang cerita, saya dengar tak betul, saya cakap kan. Kekuasaan diorang kadang buat cerita tu, saya cakap kalau tak tahu, producer jangan bikin lah kan. Ni cerita hantu, kita kalau nak bikin, kita mesti nak melalui, kita dah kena baru kita tahu. Macam kawan saya cerita kan, bulan hantu, bila penghabisan nak bulan habis tu, nampak dia punya abuk berpusing tau. Saya tanya kenapa, dia cakap waktu tu lah diorang tengah rebut makan, diorang punya makan asap. Dia kata entahlah, Allah saya kata dia tak tahulah. Itu aja lah Cik Casey, kalau boleh Pak Radin terangkan kan, kalau ada peluang lah. Kalau tak ada peluang tak apalah. InsyaAllah nanti kalau saya ada cerita, saya cerita dengan Casey lah. Yang saya ini cerita pula lah. Okey? Halo? Okey, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Itu dia dari Cik Wong. Dengan itu, saya pun nak undurkan diri. Terima kasih. Jumpa anda esok ataupun malam ini 10 malam dalam Geng Burung Hantu. Bye-bye.